Bismillahirrahmanirrahim. Dengan qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Kalau lengah-lengah dulu kaki tu. Pasal jauh main ni duk muntah kan. Sesat pula tu. Baik. Dengan nama Allah Ta'ala yang amat murah pada menganugerahi nikmat yang besar lagi, yang besar-besar lagi amat menganugerahi nikmat yang seni-seni jua. Baik. Aku mulai risalah ini. Alhamdulillahillazi karrama bani adama wastafa minhumul ulama. Bermula segala jenis puji itu tertentu bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang memulia akan anak Adam, dan memilih ia Allah Tuhan daripada mereka itu akan ulama. Bukan saja-saja dia ulama, ini memang tak apa, memang pilihan Allah. Allah pilih siapa yang ulama. Maksudnya Allah pilih siapa yang ulama, maknanya Allah memuliakan siapa yang dia memuliakan dengan cara mengangkat sebagai ulama. Bukan sebarang, bukan mudah nak jadi ulama. Waqtara aidan minhumul zuhadi wal hukama wal kurama. Dan memilih ia pula daripada mereka itu akan segala yang zahid dan yang hakim dan yang karim. Daripada ulama ni tak semua ulama yang sebab di kelas ulama ni ada kelas 1 star, 2 star, 3 star macam tu ha. Jadi terpilih ni di kalangan ulama yang zahidin dan yang hakimin dan yang karimin. Kemudian setelah terpilih, Allah pilih lagi wa faddala minhumul arifina billahi wa sifatil asma, dan Allah dan melebihkan ia Allah daripada mereka itu kalangan ulama, dan ulama pula terpilih lagi yang terpilih, yang termulia si Allah tu, yang ada zahidin, yang ada sifat zahid, yang ada hakim dan karim pun terpilih bertiga ni tadi, iaitu kalangan golongan arifin billah. Makanya level arifin billah ni level yang sangat tertinggi di kalangan ulama. Kita sebutnya ulama lagi arif billah ni bukan sebarang lah tu. Jadi bukan kita cium tangan dia, tok guru yang cium tangan dia. Macam tu. Kita dia tak boleh dekat dengan dia. Maknanya dia level dia tinggi, bukan tak boleh dekat. Maknanya level kita tu tak layak gitu. Baik. Jadi bahan yang kita nak baca ni bahan yang dihimpun oleh ulama yang tertinggi kepada kita yang bawah ni, supaya sampai macam depa juga. Bukan maksudnya ilmu ni untuk depa kita tak perlu tahu dah, jangan. Depa pun manusia juga, makan minum macam kita juga, hamba Allah juga. Pergi haji tengok ulama ke raja ke pakai semua sama, tak pakai seluar dalam kan. Pakai seluar dalam batai kan, tak boleh buat sama lagi tu kan. Tak boleh berjahit. Sama ya di depan Allah ni. Makanya sebab tu kitab ni disebut sebagai Durrun Nafis, permata yang bernilai. Bukan ada di hati sebarang ilmuwan yang terpilih pula tu. Bukan ada sebarang bukan ada permata dalam hati pilihan seleksi ulama yang kedua, seleksi ulama yang ketiga yang lebih tinggi. Ini ilmu yang kita cuba baca ni. Baik. Wa azaqahum al-lazzatal mahabbati wa atallahum haqiqatal asya' min al-ardi was sama. Dan merasa akan mereka itu akan lazat kasih akan dia, dan telah memperlihat ia akan mereka itu akan hakikat segala asya' daripada bumi dan langit. Allah buka seluruh rahsia-rahsia kewujudan. Hakikat segala rahsia itu kembali kepada yang ada, iaitu Allah. Baik. Singkatnya kita dapat memahami hal ni menyentuh tentang status ilmu ni. Kalau kata permata pun ada kelas dia tau. Mah pun ada kelas dia. Ada yang mah bukan mah pun ada, mas Korea. Dia boleh telefon saya, ustaz, suami saya ni bagi saya mas kahwin mas Korea, macam mana ni? Dah hampa dah pakat lagu mana? Kita mas Korea. Pasal mas Korea tu okey dia kan, bukan mas ustaz, tapi mas Korea. Habis tu panggil mas apa? Nama dia je. Rupanya nama tu bukan mas. Jadi ilmu ni pun ada nilai dia. Maka ulama ni pun ada level dia, ada kelas si Allah. Paling tertinggi kelas ulama si Allah adalah arif billah.
Ini pada titik di sisi Allah. Walaupun orang lain sanjung hak si B, tapi si A, si B ni kalau arif billah, dia dari sisi Allah lebih hebat. Jadi ilmu ni mengangkat kita ke martabat orang yang digelar arifina billah. Wasifati wal asma, mengenal Allah dengan orang yang arif dengan Allah, orang yang arif dengan sifat Allah, orang yang arif dengan asma Allah. Baik. Selesai kat situ. Jadi kita dah ambil sikit mukadimah di awal tu, kita lompat yang Abang Kamal suruh baca ni. Mukadimah kan. Dah berapa panjang? Bawah. Saya baca ni kesian dekat orang yang dengar kan. Pasal kita bisa belajar awal lama sangat. Tok guru dia hari ni lama je baca, sakit lutut-lutut. Mana tadi dia jumpa mukadimah? Boleh takar tak yang hak tadi? Boleh kan? Hak ini point ni, hak ini lebih hak ini makanan ruh dipanggil. Tadi makanan akal, ini makanan ruh. Tapi konteks dia sama. Konteks dengan Allah juga. Baik. Muqaddimatun fil bayanil asya' allati tabtulu salika wa tamna'ahu minal wusuli ila Allah Ta'ala. Bermula ini satu muqaddimah pada menyatakan segala perkara yang membatalkan ia akan orang yang salik dan orang yang menegahkannya daripada sampai kepada Allah. Kita ni boleh sampai dekat Allah. Dalam konteks ni jangan kita salah faham. Kita tetap berpegang laisa kamitsli syai'. Allah bukan jauh, berjarak, bukan dekat, bersentuh dengan kita. Tapi Allah ni tu aqrabu minkum min hablil warid. Aku lebih dekat daripada kamu. Jadi kita dengan Allah ni tak ada masa nak kata, tak ada masa. Koklah kita nak telefon orang, masa ni dia tidur kan, masa ni dia tengah sibuk. Tak, sekarang ni dengan Allah dia bukan macam tu. Dia bila-bila masa dekat sangat dengan kita. Baik. Jadi kalau kita nak menghadap Allah, sentiasa nampak, sentiasa boleh hadap. Kita kata apa dalam solat, wajah tu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan muslimah. Wajah tu aku hadapkan diriku. Fataras samawati wal arda, kepada Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Hanifan muslimah, dalam keadaan ku ini berteguh sungguh dengan Islam sebagai agama. Wa ma ana minal musyrikin, dan hatiku tak menyengutui siapa-siapa pun. Syarat nak menghadap Allah, kena buat benda baik dan kena jangan ada syirik, baru boleh. Baru layak, itu syarat dia. Jangan buat maksiat, konon-kononnya buat maksiat, lepas tu aku ikhlas, tak boleh. Tak boleh. Jadi maknanya dia kena buat beramal soleh dan hati dia jangan menyengutui Allah. Firman Allah sebut hal ni, dia kata apa? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih. Siapa-siapa yang berkeinginan sangat nak bertemu dengan Allah, ada tak hati teringin nak bertemu dengan Allah? Teringin sangat yang menghidupkan, yang matikan, yang maha agung, yang maha berkuasa, yang maha pemurah ni. Siapa yang ada teringin? Kalau teringin syarat dia apa? Falyamal amalan salihan, bersiap-siap dirilah buat amal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, jangan menyengutui dia dengan menyengutui Allah, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Itu syarat dia. Kalau kita tak buat amal soleh, jangan harap nak bertemu dengan Allah. Tak ada ke situ, dia tak sampai ke situ. Faman kana fi hazil a'ma, siapa yang di sini buta, hati dia sendiri ni terhijab dengan segala amal-amal maksiat, dan diri dia dan hati dia sibuk dengan makhluk, tak juga dengan Allah. Faman kana hazil a'ma wa fil akhiratil a'ma, akhirat pun samalah juga. Dia buta, dia tak akan bertemu dengan Tuhan dia. Faman kana fi hazil a'ma wa fil akhiratil a'ma. Jadi bila kenangkan hakikat ni, kita bimbang. Tuhan yang maha sempurna, maha indah, maha lemah lembut, maha mengasihani, maha segalanya ni tadi boleh bertemu, dia tak boleh bertemu.
ada juga yang nak bertemu, aku tak kenal hang. Sampai lagu tu dah. Ada tak? Ada, kalaulah ada ibu tak mengaku anak, ada rasul tak mengaku umat, ada juga makhluk ni Allah tak mengaku hamba. Dia tak mau tengok. Baca surah Sejadah tu kan, kita jumpa Allah tak mau tengok muka orang ni. Dia tak mengaku hamba. Jadi martabat mengaku hamba, martabat yang tak menjadi hamba Allah tu nafsu apa? Dua nafsu ni Allah tak mengaku hamba. Nafsu ammaratu bisu dengan nafsu lawamah ni Allah tak mau mengaku hamba. Satu haiwan ni, satu syaitan ni. Diri yang haiwan, kita dah masuk tasawuf ni, dia disebut haiwan dengan syaitan. Jadi maknanya apa? Jika kita, jiwa kita tu pernah cenderung nak buat maksiat, cenderung nak buat benda-benda yang Allah larang, dan licik buat perkara yang membawa kepada maksiat, itu dipanggil syaitan ni. Kalau dia tadi selesa, asal dia selesa je. Kalau dia selesa dah semayang, dia semayang. Kalau dia asal dia selesa dengan tidak. Kalau dia berselesa makan buah depan laman orang ni, dia makan buah laman orang. Kalau dia selesa makan buah laman tuan dia makan. Macam binatang, dia berasa nak makan pokok bunga kawan ni, dia makan. Dia tak rasa bersalah. Betul dia berasa tak sedap pun, dia berak kondan dia. Walaupun tuan dah bagi dia makan depan tuan dia berak kencing lembu tu kan. Dia tak rasa bersalah, jadi dia rasa selesa. Ini nafsan ni, walaupun dia pergi masjid, tapi hati dia tak ke Allah, dia haiwan. Jadi haiwan ada kala dia lagi dia tak ketahuan, dia akan jadi pemarah yang tak boleh kawan. Jadilah harimau, singa. Ada kala dia lemah, ada gebu elok ya, macam arnab, kucing. Ada kala dia diam elok je, tapi sentuh kena kita, dia ulang dah. Dia berdendam, jenis macam-macam. Ini perangai haiwan-haiwan. Ada kalanya kisah sangatlah hai diri dia, rumah macam mana, pakaian macam mana, macam rumah tu dia tak kisah sampai tak ingat Allah, langsung dia rasa selesa. Itu jenis merah. Ada dia rasa selesa sembah, ingat hati kita ingat Allah, sembah macam tu. Burung apa tu, burung apa cakap banyak tu kan. Burung tu haiwan, jadi dia selesa. Ini haiwan ni. Maka kedua-dua ni Allah tak mahu hamba. Maka ada Al-Quran cerita, ada isyarat dalam Al-Quran menunjukkan siapa hamba dia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Wahai nafsu yang tenang dengan aku, yang dengan aku sentiasa datanglah kepada Tuhanmu dengan penuh keredaan, kemudian kembalilah dalam syurga dan masuklah dalam golongan hamba-hambaku. Ini tak masuk. Maknanya ada diri yang Allah tak mahu mengaku hamba. Ini berat. Jadi benda ni biasa. Sebab ada juga mak tak mengaku anak kan, jadi batu lah. Jadi batulah dia. Baik. Ketika kita ni tadi nak menuju ke Allah, dia ada istilah salik. Orang yang menjalani sepenuh keupayaan dalam menyucikan hati dia dan mendirikan hak yang zahir ni, tujuan hanya kerana Allah, itu dipanggil salik. Ada juga orang yang bersusah payah bangun tahajud, berwuduk, kemudian tidak berwuduk dia, dengan hidup bersunnah dia kerana pahala. Yang tu bukan salik, yang tu dia nak dapat imbuhan, upah. Dia menega dengan Tuhan kan, pertukaran dia aku buat, bagi pahala. Itu tak panggil salik, dengan abid. Maka perbezaan antara abid dengan salik ni satu perbezaan yang sangat besar. Apa dia? Hak ini tak akan sampai ke Allah, hak ini akan sampai ke Allah. Itu perbezaan dia. Maka yang paling sempurna dapat Allah tu, bukan sampai ke Allah tu, bukan dapat pahala tu. Kita sekarang ni bincang tentang Tuhan. Setelah kita jazam dalam hati kesempurnaan, kekuasaan, kebesaran milik Allah tu, kan kita ada besar lagi daripada tu. Maka kenapa dia abid? Kerana proses mengenai Allah tu dia problem. Dia tak tersentuh ke jiwa dia. Jadi bila tak sentuh ke jiwa dia, dia membesarkan selain Allah. Maka dia terhijab. Orang yang jauh dengan Allah dia lebih kepada macam budak-budak tu, suka beri-berian daripada suka kepada yang memberi. Tak. Dia ni macam tu. Dia punya
rohani dia tu, rohani budak-budak macam tu. Baik. Inilah tasawuf nak agak berbeza dia punya sentuhan dia. Tadi kita cuba nak berhubung dengan Allah dengan realiti akli. Tapi hari ini kita cuba nak berhubung dengan Allah dengan realiti sanubari kita, ruh hati kita. Sebab suatu masa dulu kita pernah dikhitab alastu bi rabbikum. Maka kata ruh, qalu bal syahidna, sungguh kami menyaksi. Maka pensaksian Allah itu Tuhan dulu, sekarang dia tetap juga Tuhan. Selagi ada roh, maka roh sentiasa menyaksi Tuhan. Dia tak pernah lupa. Hal itu yang terbaik. Pensaksian yang terbaik kepada roh ni pernah menyaksi. Alastu bi rabbikum, bala syahidna, saksi itu yang kita nak ambil. Maka saksi itu jugalah katanya Rasulullah, bu'istu an uqatilan nas. Aku diutuskan untuk membunuh semua manusia ni. Ni hadis ni umum. Tak apalah, ada bab fiqh, ada takhsis dah. Kecuali illa man syahida la ilaha illallah hatta yashhadu. Tak apa, satu riwayat hinggalah mereka bersaksi kepada Tuhan, kepada Allah. Maknanya nak dapat syafaat dan umat Nabi ni kena menyaksi Allah tu dalam hati sentiasa. Ruh kita bukan tua, ruh kita bukan muda, ruh kita ni bukan macam jasad ni. Ruh kita tu sentiasa dalam kesedaran, tapi diganggu dengan kebendaan luaran ni, ruh kita tu macam mati. Macam mati hai tu. Sedangkan pensaksian terbaik dia tu, kita pun tak pernah lupa benda yang kita rasa alami masa dulu kan. Kita kecil-kecil dulu kan, tengok tempat kita teringat, seronok nak pergi tengok tempat kita kecil dulu. Padahal orang tu lah juga, maksudnya jenis orang yang pembarah juga sekeliling kita tu, jenis orang yang yang tak tahulah yang tak sempurna juga, maknanya busuk hati, pembarah, pendengki, semua ada. Tapi kita kecil tak faham semua tu. Kita rasa seronok, pasal tu kita terkenang. Aku rasa seronok tengok tempat masa kecil. Pasal kita tak tahu orang tu marah kita ke, kita dah kata okey je. Kecil kan tak matang kan. Hari ni berkata dia marah rupanya. Seronok macam tu kan. Jadi kita anggap satu value kepada mental kita tu nak kenang hal itu. Maka tentu bagi roh ni satu value nak kenang Allah tu. Pasal tak ada satu pun saksian yang dia pernah saksi kecuali ketika tu paling sempurna. Maka kita ni nak kembalikan roh tu, menghadap Allah balik. Dengan cara kita buang segala yang menghalang. Bukan Allah duduk kat langit, bukan Allah jauh, dekat kan. Dekat pula bukan macam makhluk sampai tersentuh kita pula. Maka maksudnya tak ada ruang untuk menjarakkan kita dengan Allah, tak ada masa untuk meninggalkan Allah dengan kita. Dia tak ada ruang, dia tidak bertempat. Maka atas bagaimana kita ni tadi menghilangkan apa-apa yang menghalang, inilah si sadik. Maka dia tak kira dah ibadat dia, tapi dia berusaha membuang apa yang mengganggu hati dia daripada tidak menghadap Allah. Macam tu. Baik. Hak ni dipanggil tasawuf. Tasawuf dalam tauhid. Tadi tauhid fiqh, ni tauhid tasawuf. Dipanggil. Kan kita kena mengaji fiqh tauhid, fiqh tasawuf. Kan tasawuf ni kesempurnaan dalam tauhid dibahas juga. Ni tasawuf, tauhid dalam tasawuf. Baik. Apakah masalahnya kalau kita tak mengaji kitab ni? Masalahnya kita sembahyang sembahyang kita tu akan kekal dengan syirik. Nama dia riak. Ketika kita ni tadi tak mengaji ketuhanan, tak mengaji ketuhanan tasawuf ni, kita akan menyekuti Allah sentiasa dengan makhluk. Kita kata aja Allah Ta'ala tu esa dengan perbuatannya, tapi kita tak pernah pun berasa selesai. Bahkan kita bergantung dengan makhluk, kerana kalau makhluk tak tolong aku tak selamat. Kalau tak kena makan, aku tak kenyang. Kalau tak kena ubat, aku tak sihat. Dia kerana tu dia kuat sangat sampai menyamai dengan kudrat yang memberi berkah tu. Dia masalah tu. Ini proses dia untuk menghilangkannya tu. Jadi bila kita tahu sisi-sisi ini sebenarnya ke titik dia, tanpa tasawuf ni tak selamat hanya dengan tauhid, tak selamat hanya dengan fiqh, maka kita terpaksa diri kena ngaji hal ni. Sebab tu Abang Kamal suruh baca juga kitab ni.
Gitu kan. Terpaksa-paksa diri, bukan kata sengaja nak ngaji, terpaksa-paksa diri. Pasal kita minta kat Tuhan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita minta pada Tuhan, ya Allah, baikkan aku di dunia, baikkan aku akhirat. Tanda dia kita ada tasawuf dalam tauhid, kita ada tasawuf dalam fiqh, kita sentiasa hidup mengikut Islami. Selesai. Tak panjang ke bang? Saya tak larat kita berhenti kat sini dah. Pasal saya pun berasa tak larat Kalau yang baca pun rasa tak larat, yang dengar confirm. Kalau yang terima kertas dekat bank kan, dia pun tak larat juga. Yang diri tu lagi hangin. Awal lambat orang ni duk ambil kertas aku ni kan. Pada kita yang berdiri tu lagi tak larat daripada yang duduk duk jalan-jalan. Jadi kita berhenti kat sini. Ya, kita akan baca kitab, kemudian insya-Allah pelan-pelan sabarlah kan. Jadi kita mohon supaya apa yang kita cuba buat ni diistiqamahkan Tuhan insya-Allah dan diterima oleh Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan salihah. Amin ya rabbal alamin.